Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Datuk Wira Megat Zulkarnain, Pengarah Konvensyen dan Timbalan Pengurusi Barisan Nasional Negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk Eng Chok Sin, Pengerusi MCA Selangor. Yang berbahagia Saudara M. Rajendran, Pengerusi MIC Selangor. Datuk Dr. Satyam Diman, Setiausaha Barisan Nasional. Pimpinan UMNO seluruh negeri Selangor, pimpinan MCA seluruh negeri Selangor, pimpinan MIC, mana MIC? Friends of Barisan Nasional. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah jua, maka pada pagi ini kita dapat berhimpun di Dewan Konvensyen ini untuk melangsungkan Konvensyen Barisan Nasional Negeri Selangor. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan tahniah kepada pimpinan Barisan Nasional Negeri Selangor kerana telah membuat keputusan untuk mengadakan konvensyen ini. Saya berada di atas pentas ini dan melihat kepada kehadiran pada pagi ini, menyedarkan pada diri saya bahawa kelangsungan Barisan Nasional Negeri Selangor ini kerana adanya pemimpin-pemimpin Barisan Nasional macam tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa saya kata ini? Waktu kita dalam keadaan kelam, waktu kita tewas dalam PRU, tuan-tuan masih lagi meneruskan perjuangan kita. Masih lagi berkhidmat untuk rakyat. Saya lihat waktu banjir besar, siapa yang di hadapan sekali? Bukankah Barisan Nasional? Bukankah kita bertungkus lumus sampai saya pergi ke tempat-tempat tak nampak muka orang lain? Saya nampak muka orang-orang UMNO dan Barisan Nasional. Meskipun kita tidak ada kuasa. Tuan-tuan, terima kasih kerana tidak memilih untuk masuk gua dan membisu selepas kita kalah PRU 14. Ada juga yang masuk gua.
Dan bila dia masuk gua, dia tengok ada cahaya kat hujung gua ke tidak. Bila kita menang BRK, PRN Melaka, Johor, yang masuk gua ni dah keluar daripada gua. Tapi ya, dia nampak cahaya. Tapi tuan-tuan ni tetap setia kepada Barisan Nasional. Terima kasih juga kerana tidak berbaju UMNO, tapi mulut berbunga. Maksudnya mulut cakap macam parti bunga, Parti Bersatu. Terima kasih kerana jujur dan setia kepada Barisan Nasional. Dan tentu sekali berterima kasih kerana tak ada katak di kalangan kita. Walaupun yang jenis katak tu tak begitu banyak di Selangor. Ada juga, tapi tak berapa banyak. Tapi dan ada juga katak dah lompat balik pun ada. Tapi tuan-tuan ini adalah tonggak dan tiang seri kepada Barisan Nasional. Sebab itulah saya nak mulakan ucapan saya dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sia-sia Nandri Vanakam kepada tuan-tuan sekalian. Perkara yang kedua saya nak sebut di sini, sebab ini konvensyen Barisan Nasional. Kita berkumpul atas nama Parti BN. Parti BN ini parti yang mewakili masyarakat berbilang kaum majmuk dalam negara kita. Betul tidak? Justru kita mesti faham apa dia sebenarnya yang disebutkan sebagai the spirit of Barisan Nasional. Kalau kita tak faham, kita tidak akan menghayatinya, jauh sekali kita tidak akan mengamalkannya. Dalam tindak tanduk kita, tidak melambangkan kita ini menghayati the spirit ataupun semangat Barisan Nasional. Semangat Barisan Nasional bukanlah bererti kita berkumpul sekali-sekala. Bukan berarti kita bertindak dalam kelompok dan silo masing-masing. Ya, kita ada BN di peringkat parlimen. Ya, kita ada program-program tertentu. Tetapi saya nak mengajukan bahawa the spirit of Barisan Nasional, semangat Barisan Nasional berarti bahawa kepimpinan UMNO, MCA dan MIC jangan bergerak, jangan bertindak dalam kelompok kaum masing-masing. Kita ucap terima kasih Tan Sri Nur Omar ada di sini, pengurusi BN Selangor. Ni atas. Saya pula arah pengurusi Barisan Nasional. Dia tokey sini. Berarti bahawa kita bukanlah bertindak ikut kelompok masing-masing. Jangan pula kalau ada aktiviti UMNO sama dengan orang Melayu je. Kalau ada aktiviti program
MCA dengan orang Cina saja. Kalau ada program, makna MIC dengan orang India saja. Saya nak mengajukan bahawa pemimpin UMNO mesti mengadakan program dengan orang Cina dan orang India. Orang Cina mesti mengadakan program MCA dengan orang Melayu dan orang India. Dan orang India mesti adakan program dengan orang Melayu dan orang Cina. Program yang dijadikan sebagai amalan. Bukan dekat pilihan raya. Sebagai amalan cara kita mengamalkan semangat tulen Barisan Nasional. Supaya orang melihat, oh ini parti yang betul-betul parti majmuk, mewakili semua kaum. Sebab di Selangor ini, tanpa sokongan semua kaum, tak mungkin kita bangkit berkuasa di negeri Selangor ini. Tak mungkin. Kalau UMNO nak harapkan sokongan orang Melayu saja, tak mungkin kita boleh menang di Selangor ini. Inilah yang mesti kita perlihatkan. Bukan dari segi pertuturan kita. Bukan kita cakap saja, buat. Sebab itulah saya satu-satu pemimpin yang pergi ke Batu Caves tiap-tiap tahun. Walaupun saya tak lagi jadi Perdana Menteri, saya pergi ke Batu Caves. Tak naiklah sampai atas tu, tak. Saya nak tunjuk bahawa saya menghormati kaum lain. Agama dia, agama kita. Semalam saya pergi ke Ipoh. Programnya, Ketua MCA Negeri Selangor ada. Sumbangan ke Hospital Utah. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Kalau kita nak BN berjaya, kita sebagai pemimpin, di peringkat akar umbi, di peringkat bahagian, di peringkat PDM, mesti menunjukkan bahawa kita menghayati dan kita mengamalkan semangat Barisan Nasional yang sebenarnya. Boleh tuan-tuan? Boleh. Baik, itu satu. Dan BN pun parti yang agak fleksibel sekarang ini, kita faham. Contohnya, bila kita susah-susah cari calon di Cameron Highlands, dalam pilihan raya kecil Cameron Highlands, kita pilih orang asli jadi calon. Belum lagi jadi ahli UMNO pada masa itu. Boleh jadi calon kita. Bila dah menang, baru dia jadi ahli UMNO. Boleh. Ada kaedahnya supaya kita fleksibel. Untuk pastikan kita menang. Terima kasih MIC Betul Ansur. Ya, faham. Walaupun kursi-kursi MIC, tapi ada understanding. Mesti ada flexibility. Tak boleh kata, oh ini kursi kita, kita cop kursi kita. Tak boleh. Kalau kita perlu adjust, kita adjust. Sebab matlamatnya apa? Nak menang. Senang je. Jadi, janganlah kita terlalu, orang putih kata, dogmatic. Jangan kita keras sangat pendirian kita. Keras kepala. Tak boleh. Kita kena fleksibel. Kita kena buat adjustment. Ikut pada keadaan semasa. Matlamatnya nak menang. Kan? Ya. Kita dah letih dah jadi pembangkang di Selangor ni. Dah letih. Sejak 2008. Dah letih. Masa ni lah. Ya, dah sampai masa tak lama lagi ni. Rasa-rasanya tak lama lagi ni. Dengan keputusan ROS, kita dah rasa dah dekat dah ni. Jadi kita mestilah faham. Ya. Yang pertama,
semangat Barisan Nasional. Selain daripada itu, mesti ada flexibility dalam kita buat rundingan tentang kerusi dan sebagainya. Matlamatnya nak menang. Yang ketiga saya nak sebut di sini, bahawa cuba kita lakarkan apa the big picture untuk Selangor ni. Saya dah lihat, saya telah melalui pengalaman melihat perkembangan di Selangor dan seluruh negara. Saya lihat pada data angka-angka. Di Selangor ini kita mesti streskan apa? Bahawa sebahagian besar daripada kejayaan Selangor, sebahagian besar daripada pembangunan di Selangor ini, sebahagian besar daripada proses pengindustrialisation Selangor ini, siapa punya jasa? Siapa punya sumbangan? Beritahu pada rakyat Selangor, ini adalah hasil usaha perjuangan Parti UMNO sejak dahulu lagi. Bukan PH, bukan PN, tapi Barisan Nasional. Malah, saya dah cek datanya, tuan-tuan. Ini poin untuk kita beritahu pada rakyat, bahawa dalam tempoh 10 tahun selepas PH ambil alih negeri Selangor pada tahun 2008, ambil alih 2008, KDNK negeri Selangor berkembang hanya 88.7%. KDNK negeri-negeri lain berkembang lebih pesat. Wilayah Persekutuan berkembang 148.5%. Pahang, Perak, negeri utara Selangor berkembang 108.6%. Pahang 105.8%. Melaka 107.5%. Labuan 137.6%. Bererti bahawa dalam tempoh 10 tahun di bawah pentadbiran PH di negeri Selangor ini, perkembangan ekonominya lebih perlahan daripada negeri-negeri lain di dalam negara kita ini. Ini kita mesti beritahu pada pengundi di Selangor ini, bahawa track record PH tidaklah begitu merangsangkan. Ini data, saya tak tipu. Ini data official daripada Department of Statistics Malaysia, DOSM, menunjukkan kadar pertumbuhan Selangor bawah kerajaan negeri yang ada sekarang ini lebih perlahan daripada negeri-negeri lain. Soalnya kenapa pula? Dan apakah kelemahan? Apakah kesilapan mereka? Pokoknya, sebab tidak ada kerjasama, persefahaman dengan kerajaan pusat yang dipimpin oleh Barisan Nasional. Walaupun kita ada niat yang baik untuk kepentingan rakyat negeri Selangor, tapi kerajaan pimpinan PH sangsi, tak mau memberi kerjasama yang sepenuhnya. Contoh, saya boleh bagi beberapa contoh. Ingat, projek-projek kritikal seperti projek penyaluran air mentah Pahang Selangor, termasuk Langat 2,
tak dipersetujui oleh Kerajaan Negeri Selangor. Waktu tu saya Perdana Menteri. Saya ajukan pada Kerajaan Selangor, buatlah projek ini. Kerajaan Negeri Selangor kata, tak apa, kita ada air bawah tanah, ada air underground. Tak perlu pada projek ini. Apa dah jadi? Bertahun-tahun yang menjunjing baldi air siapa? Siapa? Selangor. Kalau projek ini dilaksanakan, masalah air selesai di negeri Selangor. Contoh kegagalan mereka memenuhi kepentingan rakyat. Ini poin kita. Kena beritahu the failure of kerajaan negeri ini. Yang kedua apa? Contohnya banjir. Banjir akhir tahun sudah yang cukup dahsyat. Saya masih ingat lagi pergi beberapa kawasan, termasuk flat Seri Muda, termasuk kawasan di Ulu Langat. Dengar cerita bagaimana bumbung masjid itu berpuluh-puluh orang tersadai atas bumbung masjid sampai pagi. Kerana apa? Kerana projek Canal City yang telah dicadangkan oleh Barisan Nasional membendung banjir di Lembah Kelang telah dibatalkan oleh PH. Tuan-tuan, kalau projek ini dilaksanakan, akan mengurangkan risiko banjir dengan ketara dan menambah reserve keperluan air mentah Selangor. Projek ini melibatkan pembinaan terusan air utama sepanjang 18 km, merentasi daerah Kelang hinggalah ke daerah Hulu Langat dan akan menghubungkan Sungai Kelang dan Sungai Langat. Jadi kalau ada air yang berlebihan dari Sungai Kelang, dia akan dapat ditampung melalui retention pond yang akan dibina sepanjang projek kanal ini. Terselamatlah Shah Alam, terselamatlah tu bahagian ada sini, terselamatlah tempat-tempat lain di Selangor ini. Kalau projek yang telah dicadangkan oleh kerajaan BN diterima oleh kerajaan Selangor, maknanya kita mesti letakkan kesalahan ini atas bau kerajaan negeri yang ada sekarang ini. Mesti cakap perkara ini, tuan-tuan. Mesti beritahu pada pengundi di sini bahawa inilah angkara kerana mereka tak mau projek ini cadangkan oleh BN, semata-mata BN yang mencadangkan. Ini beritahu pada dia, pada rakyat Selangor. Apa lagi? Apa lagi? Stadium Shah Alam pun tak boleh jaga. Saya pun nak ketawa. Kita serah stadium tu 14 tahun dulu. Stadium pun tak boleh jaga. Nak kena roboh stadium. Stadium Shah Alam ini pada orang Selangor, lambang kebanggaan kita. Pasukan bola Selangor itulah rumah dia. Stadium Shah Alam tu. Itu pun kerajaan negeri tak boleh jaga. Serah pada kita lah. Tak boleh jaga stadium pun. Nak kata buat apa? Dia kata kalis masa depan, kalis dengan teknologi baru. Teknologi apa? Teknologi letak kereta terbang. Apa dia? Nah, ini takkan malu. Stadium pun tak boleh jaga. Sampai sekarang terpaksa roboh stadium. Inilah beberapa contoh kegagalan kerajaan pimpinan PH ini. Yang inilah yang mesti kita ungkapkan. Mesti. Baik, tuan-tuan sekalian. Air pun dah naik sekarang ni. Ini saya tak setuju. Sebab kalau air dinaikkan untuk komersial sebanyak hampir 30%,
Air dinaikkan daripada RM2.07 kepada RM2.62, termasuk kadar air ke rumah ibadat. Apa yang berlaku ialah kebanyakan kilang-kilang ada di Selangor. Bila kos pengeluaran naik, barang akan naik. Jangan salah BN kata barang naik. Tak. Bukan salah kita. Ini sebab kegagalan kerajaan negeri menguruskan pentadbirannya sehingga terpaksa menaikkan harga air pada masa dan timing yang tak betul. Pada masa sekarang ni inflasi semakin meningkat. Dan kita tak boleh naikkan kos pengeluaran pada masa inflasi sedang naik. Sebab ini akan membawa pada expectation harga akan naik. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah antara contoh-contoh di mana kita boleh beritahu bahawa inilah kegagalan kerajaan PH. Melihat pada masa depan, tuan-tuan, kita tak payah mengingatkan mereka sangat. Tapi kena juga bila sampai pada pilihan raya, ingatkan pada mereka bahawa, pada pengundi bahawa janji kerajaan PH dulu yang mereka tak tunaikan. Saya cuba kumpulkan janji ni. Banyak ni janji dia. Ni. Banyak lai kertas ni, janji dia. Saya tak payah sebutlah janji macam-macam janji. Tuan-tuan pun tahu. Tapi bila kempen, tolong huraikan. Saya nak sebut si Rafizi je. Sebab dia minat kat saya ni, saya dua ni. Minat politik lah, minat lain tu janganlah ya. Saya tak minat dia. Kalau dia minat saya, dia punya pasal lah. Saya tengok tape lama dia. Dia janji kalau PH menang, pendidikan percuma di universiti. Free higher education, termasuk di IPTS pun free. Lepas itu dia janji 5,000 lagi setiap pelajar. 5,000. Lagi satu dia janji PTPTN dia hapus kira sama sekali. 3 janji ni. Wahai Rafizi, mana pergi janji ni? Tok salah hari ini muncul balik keluar daripada gua. Ni seorang daripada keluar daripada gua. Dia duduk dalam gua, nyorok dalam gua 3 tahun lebih. Tiba-tiba keluar daripada gua, nak tunjuk kononnya lah dia dah juara rakyat. Orang faham kata pedaah. Betul-betul pedaah. Inilah pemimpin seperti inilah kita kena dedahkan, beritahu dia ni raja Formula Songsang, betul. Nama lain ada tapi saya tak nak sebut. Rasa nak sebut tapi tak nak sebut. Tak bolehlah sebut ya. Sebab itulah tuan-tuan, tak boleh pakai ni puak-puak tu. Tak boleh pakai. Ya. Ini kita kena beritahu kepada mereka. Dalam prinsip demokrasi, saya nak sebut ya. Ya, kita dah lulus anti-hopping law di Parlimen. Tahniah pada kerajaan mencadangkan anti-hopping law. Cukup baik. Tapi dalam prinsip demokrasi, bukan saja kita nak anti-hopping, kita nak supaya mereka yang buat janji palsu, membuat pembohongan dihukum. Apa cara kita nak hukum dia? Kita tak ada undang-undang nak hukum dia. Kalau dalam civil, kita boleh buat defamation suit. Kita boleh saman dia, saman malu. Saman janji tak tunaikan, kita boleh buat. Tapi dalam politik, apa je dia punya kaedah, apa dia punya remedial dia yang boleh kita guna? Cuma sampai masa pilihan raya saja. Kalau dia man of honor lah,
Man of honor ni kalau janji tak tunaikan, dia letak jawatan. Tapi mereka tak letak jawatan. Nak lagi. Dan 97 tahun pun nak lagi. Ya, nak lagi. Sampai bila? Tuan-tuan, inilah kita beritahu bahawa remedi pada orang yang janji palsu, cakap bohong, kita hukum dia pada masa pilihan raya. Kita hukum dia. Dan BN mestilah beritahu pada rakyat, enough is enough. Jangan tipu. Rakyat jangan kena tipu. Ibarat kena patuk ular yang sama dari lubang yang sama. Jangan kena dua kali, tuan-tuan. Sekali cukup. Jangan kena dua kali. Ini kita beritahu. Termasuk si Rafizi dan sebagainya. Ini semua orang tak boleh pakai, tuan-tuan. Ya, kita tak nak negeri dan negara dibina oleh orang yang cakap songsang, yang tipu. Jadi itulah saya nak sebut sikit sebanyak apa yang patut kita lakukan. Selain daripada itu, dari segi pilihan raya, tuan-tuan dah lebih faham apa yang patut kita lakukan. Saya tak nak ulas, cuma saya nak tekankan satu perkara saja berdasarkan pada pengalaman di Melaka dan negeri Johor. Apa dia pengalamannya? Yang paling pokok sekali, pastikan stok pengundi putih kita tu kita kira betul dan kita keluarkan pengundi putih. Saya bagi contoh Bukit Kepong, sebab saya nak sangat Bukit Kepong menang, sebab dia Parlimen Paguh, kan? Kita tahulah siapa paling ahli Parlimen Paguh. Saya pergi sana, saya godel lah di sana. Tapi satu DUN menang, satu DUN kalah. Yang DUN kalah tu Bukit Kepong, sebab bilangan pengundi putih dikira oleh jentera kita 14,000. Tapi yang keluar mengundi 9,000. Apa yang berlaku pada 5,000 lagi? Inilah contoh. Bila contoh seperti ini, saya nak tuan-tuan fikir balik kawasan masing-masing. Logistik tu, bila masa hari mengundi, logistik kita nak keluarkan mereka itu. Logistik dan jaga hari malam terakhir. Takut dia bom kita. Jaga. Dia bom kita. Hulur orang kita, jangan keluar duk mengundi. Ini semua kita mesti faham. Boleh berlaku. Dan saya percaya di Bukit Kepong itu berlaku angkara seperti ini. Itu saja saya nak sebut tentang jentera. Lain tu, tuan-tuan faham apa yang patut dilakukan. Ya. Umumnya, semangat kita hari ini, momentum kita berbelah pada kita. Ya. Ada tanda-tanda yang amat positif. Ya. Balik pada Johor. Kalau Johor kita menang, Melaka kita menang 21 daripada 28. Mula-mula banyak orang sangsi, Melaka boleh kita menang, tak boleh menang. Akhir kita menang 21. Johor pun, saya cakap serius. Ada juga orang kata tak boleh menang Johor, bimbang BN ni. Boleh menang ke tidak? Ada kata kita kena berkira dengan orang lain. Tak boleh menang, tapi kita bertanding solo, kita menang di negeri Johor. Dan saya tengok di Johor ada fenomena, bukan saja kawasan Melayu, tapi kawasan pinggiran bandar. Pinggiran bandar sudah menang. Yong Peng MCA menang. Bekok MCA menang. Kita bantu. Dan bila kita menang di sini, saya nak sebut ya, tolong bantu walaupun calon tu bukan calon parti kita. Ada kalanya bila kita nampak calon tu daripada parti lain, kita kerja tak berapa bersungguh-sungguh. Saya faham. Kita nak calon parti kita, tapi calon tu Parti Barisan Nasional. Tak kira lah. Kalau UMNO bertanding, dan ini kebanyakan kursi di Selangor ni mixed constituency, ada 40% bukan Melayu.
Hak 40% ni kita mesti tumpu. Nak menang. Kalau undi Melayu ada lari, 40% tu, 35% sokong kita, 40% kita menang. Mehak pada kita, insyaAllah kita menang kursi itu. Jadi jentera kita mesti fokus. Tak kira calon tu calon parti UMNO ke MCMIC, kita atas nama BN mesti kerja kuat untuk menjamin kemenangan kita. Betul? Itu satu poin lagi saya nak sebut. Jadi tuan-tuan sekalian, bagi kita di Selangor ni, tuan-tuan lebih arif pada saya. Tapi saya cuma nak nyatakan bahawa Selangor ni urban area. Politik urban lain daripada politik luar bandar. Ada juga kursi luar bandar. Macam Tanjung Karang memang luar bandar. Tapi sebahagian besar kursi urban ataupun suburban. Cara kita kempen tu cara mana? Ini kita fikir. Ya. Mungkin kita kena lebih lagi dengan focus group. Kita kumpulkan opinion leaders dalam kawasan kita. Kita buat minum santai ke, di kopi tiam ke, ataupun di kedai mamak ke. Kita bincang apa masalah tempatan. Ya. Kalau nak masuk kondo tak boleh. Tak boleh. Nak masuk gated community perumahan, tak boleh. Jadi kita kena fikir apa bentuk kempen dalam konteks urbanized area. Ini kita mesti ada panduan untuk kita. Tuan-tuan fikirlah. Saya buat beberapa cadangan, pandangan saya. Kita gunakan focus group. Kita gunakan jawatankuasa perumahan, tempatan. Kita gunakan rukun tetangga, kita tunggukan PIBG, kita cari cara lain. Tapi penting sekali social media kita. Social media kena kuat. Sebab social media itu multiplier effect dia meluas. Jadi kalau kita lemah dalam social media, kita tingkatkan lagi peranan kita dalam media sosial. Itu saja. Saya tak naklah BN ni kita menang di kawasan luar bandar saja. Tapi bandar kita kalah. Ya. Saya tengok data di Selangor ni, saya nak sebut di sini bahawa kursi pasal DUN 56 DUN ni, kursi Melayu majoriti 60%, lebih kurang 25. Melayu antara 50-60 12. Melayu antara 40-50 ada 3. Melayu kurang daripada 50%, 16. Mungkinlah kalau cara realistik, kalau kita nak tubuh kerajaan, maknanya kita kena menang 25 kursi itu, Malay majority, dan kita menang antara 50-60%, 12 kursi. Berarti bahawa sudah ada 37 kursi. Yang antara 40-50 tu boleh lagi kita cuba. Dan inilah yang saya katakan semangat Barisan Nasional kita. Mesti kita tingkatkan. Inilah beberapa pandangan saya. Tapi ambil kira daripada perkembangan, ya kita tengoklah daripada mana kita datang, PRU 14. Lepas PRU 14 tu, kita begitu rasa terhina betul. Kita rasa begitu hampa sekali. Sampai orang nak pakai baju BN pun malu masa tu. Tapi sikit demi sikitnya, semangat kita tak luntur. Kita menang satu. Termasuk di Semenyih pun kita menang. Masa tu saya ingat, orang kata Semenyih tak mungkin menang. Tapi turn around di Semenyih itu begitu getar. Jadi berbekalkan dengan semangat Semenyih, berbekalkan semangat di Melaka, Cameron Highland, kursi-kursi lain, Johor yang terkini. Dan dengan kelemahan-kelemahan parti PH, PN pun kerajaan gagal. Ingat, lockdown yang paling panjang di dunia di Malaysia. Betul? Parlimen yang kena gantung di mana? Malaysia.
gantung parlimen bukan sebab COVID, takut hilang majoriti. Ya. Saya cakap benar. Ada menteri dia mengaku pada saya. Ya, dia kata, ini darurat politik, ini bukan darurat COVID. Macam mana COVID ada cukup kuasa? Nak buat lockdown, buatlah lockdownnya ketat. Ini buat lockdownnya half-baked. Ada kilang boleh buka, ada kedai boleh buka. Macam mana? Sebab itulah jadi rakyat yang susah akhirnya. PH dah gagal, PN dah gagal. Cuma sampai masanya kita beritahu, berilah kali ini peluang kepada BN untuk memimpin di negeri Selangor. Untuk ini, saya dengar Datuk Mat Mazlan kita ni, cadang calon mesti penuhi kriteria wali. Winnable, W. Acceptable, A. And likable, L. Saya nak tambah satu lagi, jadi walik. Bukan wali, walik. Walik K itu apa? Kompeten. Mesti pilih orang yang kompeten dan berwibawa. Tambah lagi di kawasan bandar, kalau dia tengok orang tu lekeh je orang tu, tak adalah, dia takkan undi. Dia mesti tengok orang tu ada gaya, ada potongan. Ada orang putih kata, ada cutting. Ada cutting nak jadi kerajaan negeri. Kalau orang tu dah nampak kita tengok dia pun lawyer tekak kita. Tak boleh. Tak boleh. Lembik long lai lah, tak pandai lah. Macam-macam lagi lah. Tak salah. Jadi kita mesti realistik. Pilihlah calon yang walik, kompeten, berwibawa, berbekal dengan agenda, manifesto yang memberangsangkan untuk orang muda. Apa dia kehendak orang muda, apa juga kehendak wanita, apa juga kehendak umum, sesuai dengan keadaannya. Misalnya projek perumahan, saya bagi 300 juta kat Tan Sri Noor itu untuk flat ya, projek perumahan, baik pulih, lift apa semua. Ini semua agenda kita untuk Selangor. Janji selesai soal banjir di Selangor, janji soal air selesai di Selangor, dan lain-lain lagi. Buatlah manifesto yang terbaik tapi realistik, mampu dibuat. Pilihlah calon yang walik. Bekerjasamalah kita atas semangat Barisan Nasional. Muafakat kita kuat. Dan apa lagi? Pilihlah poster boy yang paling baik. Kena pilih. Pilihlah poster boy yang ada wow factor. Sebut je nama dia, graf kita naik. Itu yang kita nak. Ini semua mesti ada tau, winning strategi kita. Kalau tak kena winning strategi, janganlah bangkit Selangor tak terbangkit. Cakap bangkit tak bangkit. Saya nak kata mati pucuk, tidak lah. Dia tak bangkit. Setakat itu saja. Suruh bangkit, tak bangkit. Bukan nak main suruh je. Suruh, tak naik, tak naik. Tapi kena strategi betul. Strategi betul ya. Walik, poster boy, manifesto, semangat BN, kerjasama. Jangan adu domba sama kita. Jangan ada kluster-kluster. Tak ada kluster. Kluster menteri, kluster ini, kluster tu. Tak ada. Kita ini orang Barisan Nasional. Kita setia pada Barisan Nasional. Kita setia pada parti. Ya. Kita dah putus poster boy, Perdana Menteri untuk nasional.
Jadi kita pastikan poster boy yang sesuai untuk negeri Selangor ini. InsyaAllah ada ni semua, ada harapan kita menang. Saya tak nak kata kita akan menang, tidak. Ada harapan untuk kita menang. That is good enough. Dulu tak ada harapan menang. Sekarang, walaupun masa dulu saya dapat laporan kita dah menang di Selangor, dah. Itu cerita lain. Tapi ada harapan kita menang dengan syarat kita memenuhi perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah semangat konvensyen ini kita balik semula. Balik ke kawasan, benar-benar kita menghayati semangat Barisan Nasional. Betul-betul kita bekerja kuat, fokus pada PRU. Dalam masa beberapa bulan ini, fokus kita untuk PRU, bukan untuk pemilihan UMNO. ROS dah kata pemilihan UMNO lepas PRU. Jangan buka warung pemilihan UMNO. Buka warung untuk Barisan Nasional. Boleh, Tuan? Bangkit! 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 Hidup! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis melakukan penghargaan dan perkataan terima kasih di atas kesediaan yang hormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak menyampaikan syarahan sebentar tadi. Maka itu berakhirlah sesi bicara tokoh bersama bosku.